Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua mahasiswa-mahasiswi ambilan diploma semester khas sesi 2021-2022. Jadi bersama dengan saya lagi, Muhammad Sultan bin Suwanda, selaku moderator utama anda untuk slot kita pada hari ini. Jadi untuk slot kita pada hari ini merupakan sesi bersama Ketua Jabatan bagi Pusat Pengajian Diploma. Jadi boleh saya ceritakan sedikit tujuan ataupun objektif utama untuk slot kita pada hari ini. Objektifnya ialah untuk mendapatkan perkongsian dari setiap ketua jabatan bagi jabatan-jabatan anda. Jadi sedikit peringatan kepada semua mahasiswa, terutama sekali yang sekarang ini berada di dalam Google Meet, sekiranya pastikan anda berada dalam Google Meet yang tepat, dan sekiranya anda sekarang ini sedang menonton dalam FB Live rasmi bagi jabatan anda, pastikan anda berada dalam jabatan yang betul supaya kita dapat elakkan dari segi masalah ataupun tersalah maklumat dari segi informasi dan sebagainya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan kepada barisan moderator saya, iaitu rakan setugas yang telah sekarang ini bersiap sedia untuk meneruskan slot kita pada hari ini. Jadi dengan lafaz bismillah, saya serahkan kepada moderator kita. Baiklah semua, kita akan bermula di slot kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi baharu ambilan diploma sesi 2021-2022. Baiklah rakan-rakan semua, saya rasa masih tidak terlambat untuk saya mengucapkan ribuan tahniah dan syabas kepada rakan-rakan semua, khususnya bagi para pelajar dari Jabatan Kejuruteraan Awam kerana telah terpilih sebagai salah seorang mahasiswa di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Dan rakan-rakan semua, sebelum kita memulakan majlis, di sini terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian bagi yang menyertai slot pagi ini di dalam platform Google Meet. Pastikan anda untuk mematikan mikrofon disebabkan gangguan teknikal di sepanjang slot berlangsung. Baiklah, hari ini juga diminta untuk bersedia dengan membuka kamera sepanjang majlis kita berlangsung. Segala kerjasama hadirin saya dahului dengan ucapan terima kasih. Baiklah rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi sekalian, suka untuk saya ingatkan kepada rakan-rakan semua untuk sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu dengan memakai pelitup muka apabila anda berada di luar rumah, memakai hand sanitizer ataupun membasuh tangan dengan kerap, dan pastikan untuk anda pandemik COVID-19 ini, dan didoakan agar pandemik ini cepat-cepat berakhir, khususnya di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Rakan mahasiswa semua, pastikan anda terus kekal bersemangat bersama-sama saya dan juga panel pada hari ini kerana pelbagai aktiviti menarik maupun perkongsian menarik akan kami bawakan kepada rakan-rakan semua. Dan jika anda ingin berkongsikan pengalaman anda menjalani minggu transformasi mahasiswa ini secara atas talian, bolehlah anda mengupload ataupun membuat naik gambar maupun video dengan menggunakan hashtag rasmi MTM, iaitu hashtag MTMUTHM, hashtag MTM di hatiku, hashtag siswa jaga siswa. Dan khusus kepada para pelajar dari Jabatan Kejuruteraan Awam, mungkin anda boleh selitkan juga hashtag rasmi, iaitu JKACEDSUTHM. Baiklah rakan-rakan pelajar, saya yakin dan pasti anda telah tidak sabar untuk bersama-sama dalam slot bersama Ketua Jabatan bagi Jabatan Kejuruteraan Awam. Oleh itu, saya ingin memberikan ruang ini kepada Dr. Nurhayati binti Kadiman untuk meneruskan slot pada pagi ini dengan ucapan beliau. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Diharapkan semua sihatlah. Okey, di musim pandemik ini masing-masing kena jaga diri. Okey, yang pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak tahniah kepada semua adik-adik di sini dan maupun di FB Live kerana telah berjaya sekarang bergelar mahasiswa. Okey, mahasiswa dah memilih
UTHM sebagai destinasi untuk adik-adik melanjutkan pelajaran di Menara Gading lah. Okey, kemudian saya juga seterusnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada adik-adik ke Jabatan Awam. Okey, dan juga terima kasih kerana telah memilih program Diploma Kejuruteraan Awam untuk pilihan adik-adik untuk melanjutkan pelajaran lah ke tingkat yang lebih tinggi. Okey, untuk hari ini saya akan memperkenalkanlah Jabatan Kejuruteraan Awam, memperkenalkan pensyarah-pensyarahnya dan juga menerangkanlah serba sedikit tentang program Diploma Kejuruteraan Awam. So adik-adik hari ini kena take note lah apa yang dibincangkan pada hari ini. Sebab apa? Sebab di akhir nanti kita akan ada kontes dan hadiah lumayan akan menantilah. Pertama sekali kita nak berkenalan dengan jabatan. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan. So kita akan sekilas pandang melihat siapakah ahli-ahli yang berada di Jabatan Kejuruteraan Awam, ataupun kalau di sini kita panggil JKA lah. Kalau sebut JKA itu ia merujuk kepada Jabatan Kejuruteraan Awam. Dalam jabatan ni kita ada seramai 21 orang staff diketuai oleh saya sendiri sebagai ketua jabatan. Inilah wajah-wajah ahli-ahli jabatan ataupun staf jabatan insya-Allah yang akan membimbing adik-adik sepanjang berada dalam program Diploma Kejuruteraan Awam. Kita juga ada 2 orang staf jabatan, iaitu Profesor Madya Teknologis Masiri Kak Amin yang juga merupakan Timbalan Dekan PPP. PPP ni merujuk kepada penyelidikan, penerbitan dan juga perundingan. Soalan lagi staf jabatan iaitu Teknologis Amir Khan bin Suwandi juga merupakan timbalan dekan dan timbalan dekan bagi bahagian akademik lah. Kita ada nanti kita akan tengok lagi lebih detail tentang pensyarah-pensyarah ni yang mengajar subjek apa. Kemudianlah next, daripada 21 pensyarah tadi, seorang pensyarah adalah merupakan Profesor Madya, iaitu Profesor Madya Teknologis Masiri tadi. 14 orang merupakan pensyarah kanan. Kita ada 5 orang fellow industri, seorang pengajar. So total staff di Jabatan Kejuruteraan Awam ni adalah 21. Itu staff Kalau pelajar pula, bilangan pelajar untuk tahun 2 ni kalau cohort 2019-2020, maksud kalau cohort 2019-2020 ni maksudnya dia kemasukan pada 2019 lah. Tahun 2 ni SEM 1 ni akan jadi tahun 3, adalah seramai 155 orang. 155 orang ni lah SEM akan datang akan sudah start untuk latihan industri. Untuk tahun 1 sekarang kita ada seramai 214, yang ni kemasukan pada tahun lepas lah. Dan untuk data yang terkini saya dapat untuk tahun kosong ini, maksudnya adik-adik lah yang masuk pada tahun ini, start tahun kosong itu semester khas. So nanti bulan 10 baru masuk semester 1 tahun 1. So seramai 89 orang. Total pelajar kita ada di jabatan adalah sekarang seramai 558 orang. Kalau Kampus Meriah ni ramai ni. Next, tadi berkenaan jabatan. So, saya nak explain lah sedikit secara ringkasnya berkenaan dengan program Diploma Kejuruteraan Awam. Apa yang adik-adik semua akan belajarlah sepanjang 2 tahun setengah di JKA ini.
Okey, pertama sekali, untuk program ini kita ada lantikan pemeriksa luar dan penasihat industri. Okey, pemeriksa luar dan penasihat industri ni tujuannya pertama sekali untuk membantu menambah baik program. Kemudian juga untuk berkongsilah, kita ada wakil-wakil industri yang mengkongsikan pengalaman-pengalaman industri dan juga membantulah memberi input kepada pelajar dan staf terhadap apa yang berlaku terkini di industri. Okey, supaya program kita ni selari dengan keperluan industri. Okey, pemeriksa luar ni biasanya adalah ahli akademik yang dilantik. Okey, kita punya pemeriksa luar adalah Profesor Madya Dr. IR Hajah Cik Maznah binti Mak Isa. Okey, selain daripada pemeriksa luar, Cik Maznah ni juga merupakan Associate Director untuk bidang civil untuk EAC ataupun Engineering Accreditation Council dan juga ETAC, Engineering Accreditation Department, Board of Engineer Malaysia lah. So dia sangat berpengalaman lah membantu kita untuk penambahbaikan program bagi memastikan kita sentiasa mengekalkan akreditasi kita. Okay. Selain itu kita ada penasihat industri. Yang pertama kita ada BR Muhammad Dia Hafiz bin Kamil yang merupakan construction manager sebuah syarikat iaitu Dasarkom Sdn Berhad. Okey, Cik Dia ni pun ada beberapa kali lah datang memberi berkongsi pengalaman dengan pelajar-pelajar kita dan juga datang bersama-sama untuk memberi input lah kepada program. Okey, penasihat industri yang seterusnya adalah Puan Rasilah, tapi Puan Rasilah ni sebenarnya dia merupakan jurutera awam JKR Batu Pahat. Cuma saya merahkan kat situ, Puan Rasilah ni sebenarnya dia dah tamat lantikan lah pada awal tahun yang lepas. Kita sekarang dalam proses untuk melantik penasihat industri yang baru, insya-Allah pada tahun ini jugalah. Okey. Puan Rasilah ni semasa dia menjadi penasihat industri pun dia pun banyak jugalah join, dia ada join kelas kan, bagi info berkenaan dengan pengalaman dia yang bekerja sebagai jurutera awam di CKR. So student pun boleh nampaklah apa skop kerja sebagai jurutera awam ni. Okey. So setiap program, mana-mana program akademik dia akan ada dinamakan program educational objective. Okey, bila adik-adik jumpa perkataan PEO ni, ia merujuk kepada program educational objective ataupun PEO. So PEO ni untuk program DAA ni, di Bawah Kejuruteraan Awam ni ada 4. Okey, PEO ni apa sebenarnya PEO? PEO ni ia merujuk kepada selepas adik-adik ni dah bergraduan ataupun tamat belajar, selepas 3 hingga 5 tahun ni apa yang ada pencapaian adik-adik. Contohnya pencapaian pertama, PEO yang pertama, adik-adik ni akan technically competent in solving engineering problem and produce work of quality accepted locally and globally. Maksudnya adik-adik kalau bekerja sebagai juruteraan ini, seorang yang juruteraan yang kompeten lah. Yang mampu menyelesaikan any problem berkaitan dengan bidang civil engineering ni dan kualiti kerja yang bagus lah. Kiranya adik-adik ni seorang kalau jadi technician tu juruteknik yang yang kompeten dan berjaya lah, yang kualiti kerjanya yang bagus lah, macam tu. PEO yang kedua iaitu demonstrate professionalism, ethic and sustainable value in civil engineering practice. So bukan saja seorang pekerja yang kompeten, adik-adik juga nanti bila dah bekerja tu seorang yang profesional, yang beretika, yang ada sustainable value kan, empati dan sebagainya. So yang ketiga, PEO yang ketiga, kita harapkan bila adik dah bekerja nanti selepas tamat, so seorang yang boleh communicate dengan berkesalah effectively dan juga ada ciri-ciri kepimpinan yang bagus, sama ada di tempat kerja, di workplace ataupun bersama community. Okey, sebab kita civil engineering bukan saja memang
tak lari. Okey, nama pun awam kan, sentiasa dekat dengan komuniti. Okey, PEO 4 adalah practice entrepreneurship skill and integrating lifelong learning in career development. So selain daripada skill engineering, civil engineering, pelajar-pelajar juga diharapkan mempunyai boleh praktis lah skill keusahawanan tu dan juga sentiasa menambah baik lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Contohnya ada kita ramai pelajar yang selepas diploma menyambung pengajian ke tingkat yang lebih tinggi iaitu degree dan master di dalam bidang civil engineering. Okey, itu adalah PEO. Apa kita harapkan pada 3 PLO ni, PLO 1, 3 dan 12. Okey, ni PLO ni, dalam PLO ni kita ada CLO lah, CLO untuk program tu. Okey. So yang ini di bahagian tepi ni adalah cara delivery kita lah. Kita ada lecture, kita ada tutorial, kita ada assignment kan, quiz dan sebagainya. Okey, KPI ni kita harapkan selepas habis subjek ni pelajar-pelajar ni 50% dia akan markah dia lebih pada 55%. Okey. Ini adalah course learning outcome. Dalam lecture plan juga untuk adik-adik, untuk maklumat adik-adik, kita ada juga bahagian pentafsiran lah, assessment. Dekat situ pensyarah dah nyatakan daripada awal, okey, macam mana penilaian dibuat kepada pelajar. Contohnya berapa persen untuk quiz, berapa persen untuk test, berapa persen untuk final exam, berapa persen untuk tugasan dan sebagainya. Dekat situ nanti adik-adik boleh merancang lah. Okey, nak skor subjek ni, okey, kat mana saya perlu ni lah, perlu skor. Nak dapat A, saya kena make sure carry mark saya berapa. Okey, carry mark ni cover di apa dia, quiz, test, assignment dan sebagainya. Okey, itulah peranan lecture plan tu lah. Dan dalam masa yang sama lecture plan ni, kalau saya better lah adik-adik simpan lecture plan ni, step khusus itu, katakanlah satu hari nanti adik nak sambung belajar, katakanlah kalau nak sambung di UTHM tak ada masalah lah, kita memang ada transfer credit ataupun credit exemption, maksudnya ada subjek tertentu yang dah belajar kat diploma tak perlu belajar lagi di degree dengan syarat dapat markah C+ lah, at least C+. Tapi kalau katakanlah adik-adik nak belajar di universiti luar, bukan di UTHM, kalau nak di bidang yang sama, okey, nak transfer kredit tu kadang-kadang kena dia minta lah dalam lecture plan tu ada senarai topik, syllabus, nak tengok ni lah boleh transfer kredit ke atau tidak. So kalau lecturer bagi tu simpan lah. Nanti susah pula kalau nak kumpul kan, dia hujung-hujung. So setiap kali kelas tu simpan lah lecture plan yang diberikan tu. Okay, next. Okay, bila di hujung semester dah habis kursus tersebut, okey, adik-adik akan boleh lihat adik-adik punya pencapaian dalam SMAP online ni lah. Okey, dalam SMAP online tu dia akan tulis lah, ni setiap semester ni biasanya PAK pun akan lihat lah, pantau kan adik-adik pencapaian. Okey, dekat sini ada ni contoh pada semester ni. Okey, pelajar ni dia punya ni anak PAK, anak PA Puan Suhailan. Okey, ni subjek yang diambil pada semester tersebut. Di belah kiri ini dia punya pencapaian lah, mengikut PLO tadi. PLO ni kita mapping lah. PLO 1 contohnya untuk soalan quiz, exam, final exam. PL2 tugasan. So pencapaian itu adik-adik boleh lihat lah. Okey, melalui yang ni current semester dengan all semester. So kalau current semester tu semester yang tersebut lah. Kalau all semester daripada semester pertama tu sampai yang semester yang current ni. So kalau tengok sikit ada PLO yang tak ada tu, maksudnya dia belum ada lagi ambil subjek yang cover that PLO lah. Ni belum, mungkin baru tahun 1 contohnya, tahun 1 semester 2. So dia baru masih ada lagi banyak subjek yang belum diambil, sebab itu dia tak ada yang PLO dia masih belum ada pencapaian. So kat sini adik-adik kena pastikan bila dah dah habis nanti semua PLO ni dah dicapai lah. Tak nak ada yang fail ya. Fail mana-mana PLO. Kalau boleh, kalau tak nanti adik kena ambil lah. Ini khusus tambahan.
Okey, keistimewaan ni untuk program kita DAA ni salah satunya kita telah diakreditasi oleh international body lah, iaitu under ETAC, Independent Technology Accreditation Council. Kalau di Malaysia ni ETAC di bawah Board of Engineer Malaysia ataupun BEM. Okey, ETAC ni adalah international recognition lah, di mana kita ni di bawah Dublin Accord punya agreement, di mana kalau adik-adik ni nak bekerja di luar negara pun mungkin kita ni diiktiraf di negara-negara yang sign di bawah Dublin Accord lah. Okey. Program kita ni memang dah telah mendapat pengiktirafan akreditasi di bawah ETSC. Okey, kita telah mendapatnya bermula pada tahun 2017. Okey, pada waktu itu, orang wakil Dublin Accord sendiri yang datang bersama-sama masa proses akreditasi. Nampak kan ada seorang Mak Saleh kat sini ni kan. So ini yang tiga lagi ni adalah panel daripada DM, yang satu lagi ini adalah wakil daripada Dublin Accord lah. So masa kita punya proses akreditasi pada 2017, alhamdulillah selepas program akreditasi tu kita dapat 5 tahun. 5 tahun akreditasi lah dengan interim pada 2019, which is kita dah selesai. Memang untuk adik-adik ni program ni sampai 2022 kita memang ada akreditasi di bawah ETAC ataupun ITAC lah. Okey, selain itu bila kita dah dapat ITAC, automatically kita dapat perakuan akreditasi daripada MQA. Okey, sampai hujung tahun depan program kita masih di bawah akreditasi ITAC dan MQA. InsyaAllah kita pun dalam proses untuk menyambung akreditasi kita lah. Dalam proses insyaAllah pada tahun depan kita akan apply, so lepas untuk 2023 dan seterusnya. So jangan risalah pasal akreditasi, memang program kita mendapat akreditasi tempatan iaitu MQA dan juga international daripada ETSC. Okey, hari ini saya nak terangkan sedikit tentang pelan pengajar ataupun struktur kurikulum. Okey, apa subjek yang adik-adik akan ambil sepanjang berada di dalam program ni lah. Okey, sekarang ada berada di year kosong, bermaksudnya adik-adik akan ambil kita panggil special SEM ataupun SEM khas. Okey, SEM khas ni biasanya kredit dia tak banyak lah, 7 kredit saja sebab saya pendek. So subjek-subjek itu adalah merupakan subjek-subjek umum atau subjek bahasa. Okey, untuk kali ni kita masih untuk tahun ni SEM khas kita masih secara online lah. Masih belum boleh masuk kampus kan sebabkan pandemik. Okey, selepas itu lepas ni bulan 10 insyaAllah adik-adik akan masuk SEM 1 lah. SEM 1 tahun 1. Untuk SEM 1 ni, ini adalah list subjek yang adik-adik ambil dan kredit dia secara lazim. Biasanya kredit dia maksimum dia untuk ITAC dia 18 lah. Maksimum sampai 21, tapi kita ikut requirement ITAC, so kita letak 18 sahaja. So ini adalah subjek SEM 1. Selepas tamat SEM 1 ni, okey, SEM 1 ni adik-adik wajib ambil static dynamic ya. Dia ada ni static dynamic ni subjek 4 serangkai. Di mana lepas kalau tak ambil static dynamic ni, you tak ambil next semester tahun 1 SEM 2 ni, adik-adik tak boleh ambil mechanic material. Okay, kena ambil static dynamic. So adik-adik kena ingat subjek yang ada prerequisite. Sama juga dengan matematik. Engineering matematik 1 ni wajib ambil dulu, baru boleh ambil engineering matematik 2. Okay, dia static dynamic. Lepas tu bila untuk ni semester 2 tahun 1 still 18 kredit. Semester ini pula list kemudian ada cuti panjang Dulu kita ada SEM 3, tapi untuk kemasukan bermula tahun 2020 kita dah tak ada semester SEM 3 lah. So ada cuti panjang lah kat sini kan. Okey, kemudian masuk tahun 2. Okey, tadi kan saya kata ada subjek 4 serangkai tu. Okey, mekanik material ni kita wajib ambil sebelum adik-adik ambil structure analysis. Structure analysis tak boleh ambil kalau tak ambil 2 subjek ni. Ni kena ingat ni. Okey, tak boleh register nanti. Okey, kena make sure ambil lah. Ini subjek-subjek yang ada pada semester 2. Kita ada highway, kita ada statistik, geometri, hidrologi. Okey.
masih 18 kredit. Kemudian pada semester 2 tahun 2 kita ada lagi lah. Ni adik-adik boleh tengoklah nanti ya. Okey, untuk program kita kita ada FYP ya, projek diploma ni ada 2 kali lah. Ada FYP 1 SEM 1 tahun 2, FYP 2 SEM 2 tahun 2. So kena ambil FYP 1 baru boleh ambil FYP 2. Dan terakhir kita ada latihan industri lah pada semester akhir sekali, iaitu 11 kredit ataupun 22 minggu. So kelebihan kita letak di hujung ni, kadang-kadang pelajar-pelajar kita yang mana perform baik kan, kadang-kadang company tu pun dia boleh terus hire lah untuk bekerja. Okay. So total kita adalah 90 kredit sepanjang daripada SEM khas sampai SEM akhir ni, tahun 3 ni kita ada 90 kredit. Okay. Okey, ini ada sedikit lah gambar-gambar yang menunjukkan aktiviti yang mungkin adik-adik akan lalui semasa menjalani program ni ya, program diploma ni. Okey, ini antara aktiviti PMP. Ni pesara ya, Encik Hakim ni tengah ajar ni lah. Geometri ataupun ukur lah. Ni kalau kat lapangan ya, ukur. Yang ni dekat lab. Okey, ni juga ni kalau silap saya ni lab. Yang ni dalam kelas lah. Dalam kelas sebenarnya banyak aktiviti ya yang dijalankan, ini sebahagian sahaja. Okey, ni ada lagi aktiviti. Ni aktiviti PMP dalam lab lah. Kalau tak salah ini lab bahan kejuruteraan ataupun kita buat lab di lab konkret lah. Ni kita batu simen, ni buat selam test ni. Adik-adik lah akan buat nanti. InsyaAllah kita doakan pandemik ni reda, adik-adik boleh balik kampus, bolehlah nak main konkret ni kan, nak batu konkret ni, okey, boleh pergi ke lab. Nanti adik-adik boleh pakai apa tu? Ni baju bengkel ni. Okey, yang ini ni di lab lah, ada buat shift. Ini antara contoh-contoh aktiviti PMP yang berlaku di lab lah, di lab ataupun di bengkel lah. Okey, selain daripada aktiviti di lab dan kelas, kita juga ada aktiviti lain ya. Contohnya program, kita ada program buat bicara, ini program Nation Hero di mana kita ada jemput orang luar lah untuk apa tu, report orang industri, academician daripada universiti lain, researcher juga untuk apa tu, bagi input, okay, share knowledge dengan kita punya pelajar. Okey, ini program Trisi kita, kalau tak silap saya, kita joint venture dengan polis kalau tidak, kita ada buat composting lah, ada clean, compost and comfort. Okey, ini pelajar-pelajar kita juga. Ni selain daripada aktiviti dalam kelas, kita juga ada aktiviti di luar, especially dengan contohnya dengan khidmat masyarakat, dengan sebelum pandemik ni kita buat dia secara fizikal lah, dengan luar kita pernah buat dengan perayaan masjid. Biasa kita banyak buat dengan sekolah-sekolah, sejak tadika sampailah sekolah menengah. Itu kita ada juga buat pada 2020 sepatutnya kita punya plan nak buat bersama-sama dengan penduduk kampung, tapi disebabkan COVID kita tak pasti cancel lah. Selain daripada aktiviti bersama masyarakat, kita juga ada lawatan industri lah. Lawatan industri, contohnya pergi melawat landfill, ada juga kita melawat construction site, dan banyak lagi lah kan. Ni masa ni masih boleh buat aktiviti fizikal lah, masih boleh face to face. Okey, yang ini selain itu, okey, nanti kita juga buat program-program bersama sekolah ya. Contohnya kita yang ini kita ada program bridge modeling, kita pergi kat sekolah lah, kita ajar macam mana nak buat bridge modeling. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga invite sekolah untuk datang ke UTHM masa tu untuk dia buat, kita anjurkan pertandingan buat bridge modeling ni dengan adik-adik sekolah lah, di mana yang in charge tu pelajar kita sendiri, yang dia mula pergi sekolah, dia ajar macam mana nak buat bridge modeling, student kita ajar buat bridge modeling, lepas tu di-invite kita buat pertandingan di dalam UTHM. Okey. Ini antara kejayaan-kejayaan menjadi capai di antara pesyarah dengan pelajar kita lah. Ini kita menang RITEC, silver RITEC ni
di anjuran fakulti FTK. Okey, ini adalah Puan Madiha dengan student equity dia. Okey. Kita banyak ya projek-projek student kita yang menang pertandingan inovasi dan juga pertandingan research lah. Ini I compare, kalau saya menang gold, ini pun Puan Madiha juga dengan studentnya. Okey. Ini adalah Dr. Nurul Hudai menang RISE. Okey. Banyak tu award RISE kita sudah kita dapat lah bersama dengan pensyarahnya. Okey. Selain tu kita juga untuk tahun ni kita tak dapat buat CSR program bersama komuniti secara fizikal, face to face. Jadi tahun ni kita tukarlah, kita buat secara online. So yang ini adalah saya baru lepas SEM ni kita buat CSR Nature Hero secara online. Okey, di mana pelajar-pelajar ni bantu sekolah lah hasilkan produk-produk muka alam dalam subjek tertentu lah. Okey. Okey, ini ada contohlah aktiviti kalau nanti insyaAllah dapat masuk kampus. Ni antara gelar-gelar you all lah masa dalam kelas kan. Ni masing-masing tengah sibuk ni nak ambil attendance ni. Ambil attendance dan quiz ni. So guna QR code kan, masing-masing dah keluar lah dia punya handphone masing-masing. So kadang-kadang kalau kelas kita pergi kuliah kan, kita boleh ambil attendance melalui QR code ataupun quiz lah. Guna QR code ni macam-macam gelagat lah. Ni dalam kelas lah. Nanti dalam lab pun macam-macam gelagat lah. Kita boleh tengok kan. Okay. Ini serba sikit tentang kemudahan yang kita ada lah di kampus. Okey, kita menggunakan kalau di UTS Kampus Pagoh untuk diploma kita di UTS Kampus Pagoh. Di UTS Kampus Pagoh ni kita ada makmal, di mana makmal itu kongsi bersama dengan fakulti lain lah di mana FTK. Kita berkongsi dengan makmal bersama FTK. So kita ada 24 makmal semua sekali dekat sini. Ni ruang kita. Kalau masuk daripada roundabout ni, masuk ni kita belah kanan lah. Banyak lab kita di bahagian kanan lah. Kalau yang tengah-tengah ni adalah bangunan akademik lah. Bilik pensyarah tu kat tengah-tengah tu. Okey, ada 24 lab lah semua sekali. Okey, mengikut subjek tertentu lah. Kita tak guna semua tapi majoriti lab kita adalah di bawah Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam di bawah FTK ataupun Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Okey, inilah lab mungkin dah ada sebelum ni lah, sok-sok sebelum ni dah tunjuk kan. Ini adalah seperti polish tempat ataupun asrama lah. Yang you all bakal diambil nanti, insyaAllah satu hari nanti akan masuk kampus akan diambil. Sebab dekat college ni siap ada pasal malam ni. Kalau tak percaya tanya Abang Fesi lah, yang berpengalaman lah dekat college. Okey, ni cafeteria lah, contoh cafeteria waktu lepas kelas kan. Nanti ramai-ramai lah pergi cafeteria beli makanan kan. Ini kemudian lain, fasiliti lain, kita ada sport center ni lah. Ada berbagai macam, kita ada gelanggang gelanggang futsal, kita ada gelanggang badminton, kita ada gelanggang basketball. Okey, nanti waktu petang ni kita boleh pergi berrekreasi ataupun bersukan dengan fasiliti yang ada ni. Okey, seterusnya kita ada juga, kalau di kampus nanti kita ada ni lah perkhidmatan PAS kan, datang college ke lab ke kampus untuk ni lah kelas dan sebagainya. So dia ada jadual lah, you boleh tengoklah nanti ni lama lah, mungkin ada yang terpilih. Okey, next. Tadi kita tengok sekali lagi imbas je kan. Sekarang ni kita nak berkenalan lah dengan kita punya pensyarah ni. Okey. Yang pertama saya sendiri. Okey, setakat ni saya mengajar, pengalaman mengajar lah. Saya juga di Diploma daripada 2014. Saya mengajar kejuruteraan alam sekitar. Okey, nanti bahagian kejuruteraan ni satu lah nanti insyaAllah doakan jumpa saya. Keselamatan kesihatan, literasi komputer. Okey, so next adalah Teknologis Amir Khan Suwandi, itu kita punya TDA.
Okey, dia punya kepakaran adalah bidang geotek. Selain itu dia juga pernah mengajar bahagian kejuruteraan awam, makmal jalan raya, geotek dan teknologi geotek. Okey, next proses remaja teknologi masiri pula. Okey, ini adalah pilihan kepakaran dia adalah geometri ataupun pola. So dia selain tu dia mengajar juga subjek lain seperti makmal bahan dan struktur. Dia juga mengajar ilmu falak lah. Ilmu falak ni ada subjek pokok ke saya, dan juga keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So ni ada lagi, teknologi Ahmad Hakimi. Tadi kan ada dalam gambar tu, dia juga mengajar kejuruteraan geometrik dan juga satu lagi geoteknik. Geometrik lain tak, geoteknik ni banyak tanah kan. Geometrik ni ukur. Okey, selain tu ajar juga jalan raya, analisis struktur, statik dan dinamik. Next kita ada fellow industry iaitu teknologi sumber ilmu bisanik. Okey, bidang teknologi ilmuwan ni adalah berkaitan dengan jalan raya dan trafik. Dia juga pernah mengajar makmal dan struktur, bahan kejuruteraan awam, amalan teknologi jalan raya dan trafik. Okey, kita ada satu-satunya jurutera pengajar iaitu Encik Khairul Zaman. Okey, Encik Khairul Zaman ni banyak ajar berkaitan air lah, hidrologi, hidrolik. Kemudian dia juga pernah mengajar kejuruteraan alam sekitar, makmal jalan raya dan geoteknik, penilaian penyelidikan tapak lah. Okey. Seterusnya apa lagi? Okey, kita ada teknologi Izzat bin Yahya iaitu merupakan fellow industri. Tapi Cik Izzat sekarang tak adalah, dia sedang cuti belajar selama 2 tahun. Lepas 2 tahun ni baru dia balik. So dia sebenarnya banyak juga sama dengan Cik Khairul Zaman tadi, banyak ajar bendalih, hidrolik, kejuruteraan jalan raya, geoteknik dan perisian kejuruteraan awam lah. Ada pengalaman mengajar tu. Okey, ni adalah Haji Muhammad Jahaya bin Keswat. Haji Jahaya ni pensyarah kanan yang pensyarah yang lama lah. Ni otai ni. Pensyarah yang banyak ajar teknik bahas, statik dinamik, pengurusan projek, usaha pembinaan dan banyak ajar bidang software lah. Software yang berkaitan dengan civil engineering. Okey, dan kita ada Dr. Hairuddin juga pensyarah kanan, terkait dalam kejuruteraan pembinaan, pengurusan projek dan juga pernah mengajar kontrak dan taksiran. Kita ada soalan lagi fellow industri teknologi Salman bin Salim yang merupakan banyak pengalaman mengajar subjek seperti kejuruteraan pembinaan, pengurusan projek, kejuruteraan alam sekitar dan sebagainya lah. Ini boleh tengoklah subjek khusus-khusus yang pensyarah pernah ajar lah. Okey. Next kita ada Dr. Muhammad Azmi yang juga pensyarah kanan dan dia juga antara ni staff ni 3 orang ni Dr. Hairi, Dr. Muhammad Azrai ni merupakan antara pensyarah barulah. Macam Dr. Hairi dengan Dr. Azim dia start join kita pada 2018, Dr. Azrai pada 2020. Okey, kalau Dr. Hairi ni juga dia penyerah jadual waktu. So kalau berkaitan jadual selain Puan Bazura tadi, dia boleh juga refer kepada Dr. Hairi. Dr. Azim pula merupakan penjelaras peringkat. Ingat kita semua student nanti, adik-adik nanti sebelum nak pergi latihan industri ni kena wajib ambil peringkat sebab civil ni dia akan pergi tapak proses selesai wajib ada peringkat. Nanti boleh refer lah Dr. Azim ni untuk berkaitan dengan peringkat. Kita ada Puan Bazura, Puan Farah ni baru tukar status dan dicek kepada Puan. Kita ada Puan Madiha dengan teknologi Asila lah. Okey, Puan Bazura ni banyak ajar subjek SPMK, kejuruteraan jalan raya. Okey, Puan Bazura juga macam saya maklumkan sebelum ni dia merupakan penyelarasan jadual waktu. So jika ada masalah penyelesaian jadual waktu boleh refer Puan Bazura. Kita ada Puan Farah yang merupakan penasihat kelab diploma. Okey, berkaitan dengan aktiviti pelajar lah. Selain tu Puan Farah ni berperan mengajar hidrolik, hidrologi, kejuruteraan alam sekitar, algebra dan pengatur bicaraan komputer.
Okey, Puan Madiha adalah, tadi saya ada juga maklumkan dia adalah KP ataupun Ketua Program bagi Pembangunan Mahasiswa di bawah DHEPA, di mana berkaitan dengan aktiviti pelajar jugalah, sama macam Puan Farah tadi. So Puan Madiha juga mengajar lukisan kejuruteraan melalui teknologi substruktur, statik dan dinamik, mekanik bahan dan makbaz struktur dan bahan. Okey, manakala teknologi Asira ni mesti belajar tapi dia akan masuklah, insyaAllah dia akan report semula masuk mengajar pada bulan ini. So kepakaran Puan Asila ni kepada dalam kontrak taksiran, projek, aplikasi periksaan kejuruteraan, bahan kejuruteraan dan kejuruteraan pembinaan. Okey. Okey, kita ada Puan Suhaila yang merupakan penjelasan komiti jabatan. Okey, Puan Suhaila ni tadilah ada banyak ajar subjek seperti sindik dinamik, teknologi pusat alam sekitar, bikin bahan. Okey. Dan kita ada Dr. Nur Ain binti Idris. Dr. Nur Ain ni merupakan penjelasan projek tahun akhir. Nanti pada tahun 2 nanti banyaklah akan berhubung dengan Dr. Nur Ain berkenaan projek tahun akhir. Selain tu Dr. Nur Ain ni juga pengajar administrasi struktur, algebra, periksaan komputer, reka bentuk struktur, kejayaan jalan raya dan trafik. Okey, kita ada Cik Siti Nur Ain, juga pensyarah yang Cik Siti Nur Ain ni banyak mengajar subjek seperti kejayaan geoteknik, kejayaan geometrik, okey, mekanik bahan, periksaan komputer dan analisis struktur. Yang terakhir kita ada Dr. Nurul Hudai binti Abdullah yang merupakan pensyarah kanan. Tadi juga saya dah maklumkan Dr. Nurul Hudai ni merupakan ketua program lah berkaitan dengan program struktur tadi, struktur kurikulum, silibus apa semua tu kita boleh refer dengan ni lah, semua dalam kepala dia lah tu. Okey, kita ada dia berpengalaman mengajar kejuruteraan alam sekitar, konservasi periksaan komputer dan bahan kejuruteraan. Okey, inilah wajah-wajah yang akan bakal mengajar adik-adik semua sepanjang program ni lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, jika ada sebarang kebutuhan yang bertanya, bolehlah bertanya pada sesi soal jawab nanti. Okey, saya di akhir kata saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua adik-adik. Semoga kita akan berjumpalah. Adik-adik dapat masuk kampus pada nanti dan kita dapat berjumpa. Itu sahaja. Terima kasih. Saya pas balik kepada Zakira. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Nurhayati di atas perkongsian sedikit mengenai Jabatan Kejuruteraan Awam itu sendiri, dan saya harapkan kepada rakan-rakan mahasiswa sekalian boleh mengambil maklum dan cakna akan setiap perkongsian yang telah dilakukan oleh Dr. Nurhayati sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, sedikit terimbau apabila Dr. Nurhayati berkongsikan mungkin aktiviti pelajar yang dilakukan secara fizikal di makmal ataupun bengkel. Dan untuk makluman semua, saya juga merupakan salah seorang bekas pelajar diploma daripada Jabatan Kejuruteraan Awam itu sendiri. Dan kebanyakan daripada pensyarah-pensyarah yang diperkenalkan tadi juga adalah menjadi tenaga pengajar saya sewaktu diploma dahulu. Adalah kepada rakan-rakan mahasiswa sekalian, suka untuk sampaikan jika anda mempunyai sebarang persoalan dan pertanyaan di dalam slot pagi ini, bolehlah anda kemukakan di ruangan komen bagi pelajar yang dapat menyertai secara Google Meet. Dan kepada rakan-rakan pelajar yang kata, kenapa? Jadi bila macam tu, kakak saya pun bercakap dengan saya, dia kata tidak untung engkau dapat kejuruteraan awam. Ada lagi orang yang tak dapat apa-apa pun. Walhal dia orang tak mampu untuk masuk universiti sekalipun. Cuba dia bayangkan. So beruntunglah dan sematlah dalam hati untuk adik-adik niatkan ikhlas belajar. Mesti ada hikmah yang Tuhan berikan kepada kita sekarang. So adik-adik, walau macam mana pun kita teruskan
dalam otak kita, aku belajar, ini adalah ketentuan Tuhan kepada kita, so teruskan je belajar. Itu. So niatkan dalam hati, belajar rajin-rajin, pastikan adik boleh menjadi engineer yang berjaya satu hari lagi. InsyaAllah, amin. Okey, yang kedua, bila kita belajar, bila kita dah ada niat, dah ada dalam hati kita, dah ada prinsip kita, kita beradablah kepada orang yang memberi ilmu. Okey, sekarang kita dah norma baru. Bila norma baru, adik-adik kena belajar secara, mostly kita belajar secara online. Jadi, bila beradab dengan orang yang memberi ilmu, contohnya sekarang kita online dengan orang lain kan, kita kalau bolehlah bila kita belajar, pensyarah kita buka kamera, so pastikan adik-adik pun buka kamera juga. Dan supaya pensyarah tu tidak bercakap seorang-seorang kan, kita betul ke student ni dengar ke tidak kan. Dan juga saya sering kalilah ada pelajar-pelajar dan ramai juga pensyarah lain ada juga terkena pelajar ni dia tidak beradab. Tak beradab macam mana? Dia WhatsApp, dia kata macam mana dalam macam contoh, dia tak ada bagi kenalkan diri siapa, salam pun tak ada, assalamualaikum pun tak ada, dia terus cakap macam mana cara nak ni. Dia cakap macam kita ni kawan-kawan. So adik-adik kena fikirkan kita ni macam, kami ni macam guru-guru juga. So adik-adik kena beradab bila kepada orang yang memberi ilmu. Jangan sampai stres macam ini. Okey. Yang kedua, bersabar dalam menuntut ilmu. Ilmu tu kita kena bersabar je. Walaupun susah macam mana, stres macam mana nak faham sekalipun, adik-adik kena bersabar. Macam contoh, nota lambat nak upload ke apa, adik-adik kena sabar dan tak bertanya kepada pensyarah. Okey, puan, bilakah nota tu dapat saya lihat, download? Kena bercakap dan dengan berhemah lah. Kita kena bersabar. Okey. Seterusnya, always humble and kind. Ini ni saya sangat suka. Okey, macam mana adik-adik ni beruntung terpilih untuk dapat kos yang sangat saya rasa profesionalnya, iaitu kejuruteraan awam, bukan cara calang tu adik. Bersyukur dan tahniah lah kepada adik-adik dapat kos ni. So, bila kita dah belajar banyak, pastikan adik-adik mesti kena ada rendah diri. Macam contohlah kalau adik-adik ada rezeki, jalan-jalan, terjumpa dengan makcik cleaner ke, makcik kantin, kafe ke, ataupun pakcik yang kasih rumput tu kan. Senyum dan berikan salam kepada mereka, kerana mereka ini adalah salah satu komuniti kita. Dan kita jangan anggap bila kita tinggi kita belajar, kita kata kita ni hebat. Tidak. Sebenarnya makin tinggi kita belajar, makin kita rendah. Kita rendah itu adalah untuk kita tahu, banyaknya aku tak tahu belajar. Macam contoh bila adik belajar, perasan tak? Banyak rupanya ilmu yang Tuhan berikan ni, aku tak tahu. Sebenarnya bila adik-adik fikir, barulah adik akan rasa humble, sentiasa rendah diri. Dan itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik kena sentiasa berkongsi ilmu. Ilmu itu adik-adik kena, bila dah tahu kan, contoh kita tahu, matematik ni aku tahulah, matematik kejuruteraan ni, macam mana cara untuk memudahkan untuk faham. So, adik-adik kena pastikan, adik-adik kena ajar kawan-kawan. Kita kena ada study group lah. Nanti bila di sesi My Future, nanti kita ada ice breaking. Kenal lah kawan-kawannya, adik-adik semua ni, kenal mereka dan pastikan cari dah, dia ni boleh jadi kawan aku ni, belajar ni. Okey. Boleh belajar je sama-sama. So kena berkongsi ilmu sesama kawan-kawan, dan supaya dekat kita berkongsi, supaya kita pun masuk dalam otak kita ni, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, tidur kena cukup. Ini ramai pelajar-pelajar saya, pelajar-pelajar kami semua ni, ada yang tak cukup tidur sebab main game. Ini sekarang PUBG lah, apalah, saya tak faham lah budak-budak ni. Okey, pastikan adik-adik kena ada tidur yang cukup. Contoh adik-adik kata bila adik-adik tidur yang cukup dan adik-adik akan lebih bertenaga pada waktu siang. So pastikan waktu tidur yang cukup dan ada alam tu. Kalau contoh kelas pukul 8, awal lah bangun pukul 6 ke, pukul 5 bagus, pukul 4 pun bagus. Kadang-kadang ada setengah macam contoh kawan saya lah di asrama dululah.
dia akan tidur awal. Pukul semain Syah tu 8.30 dia dah tidur dah. Waktu prep tu dia tidur dah. Lepas tu dia bangun pukul 3 dia bangun. So bergantung kepada seseorang. Tetapi yang penting bila sesi pengajaran, so pastikan adik-adik kena sentiasa aktif. Okay, next adalah jauhi dari perkara sia-sia. Jauhilah daripada perkara sia-sia, pelbagai jenis perkara sia-sia. Macam contoh game tu okey, tetapi adik-adik kena pandai atur masa adik-adik. Kadang-kadang game sekarang boleh buat duit kan? Okey, sebab orang tengok live you all kan. So pastikan adik-adik kena susun jadual masing-masing. Kalau macam contoh ada game ke, ada apa-apa saja ke, dan jangan kalau boleh kalau misal sekarang adik-adik belajar daripada rumah, so pastikan adik-adik kena ada jadual. Contoh pagi ada kelas pukul 8. Okey, bagi tahu mama papa. Mama papa Okey, mama papa bagi tahu. Kata mak, saya ada kelas pukul 8. Boleh ke saya nak sarapan awal untuk saya bertenaga? So berbincang dengan mak ayah dan jauhilah perkara sia-sia. Kalau macam contoh ada game ke apa, tolak dulu dan belajar dahulu. Sebab adik-adik, mak ayah dah belajar, dah konsum banyak duit dan berikan banyak duit kepada you all untuk you all sambung belajar. So adik-adik kena hargai apa yang telah ibu ayah telah berikan kepada adik-adik. Okey, seterusnya. Ada beberapa pesanan lah. Okey, yang pertama, mak ayah. Pesanan ni sangat penting. Mak ayah ni, ibu ayah, mama papa, mami, daddy kan. Okey. So, mak ayah berada bersama dengan adik-adik. Kalau tak ada bersama dengan adik, dia sentiasa bersama kita. Ingat macam tu saja. Sebab saya belajar, arwah ayah saya tak ada, meninggal. Jadi, bila kita, mak ayah ni, kita kena sentiasa letak mereka selepas kepada Tuhan kita tu, kita kena letak mak ayah kita yang pertama selepas pada tu. Okey, yang mana kita kena memprinsipkan aku kena jadi seorang anak yang baik. Aku kena membalas jasa mereka. So pastikan adik-adik kena balas jasa mereka dan jadilah seorang yang berguna. Banyak yang mereka telah berikan duit kepada kita untuk kita bersama belajar. Lagi-lagi daripada dulu tuition dan sebagainya, sampaikan komputer, laptop, telefon, semuanya mak ayah berikan. So hargai dah dan belajarlah dengan baik-baik. Yang kedua, hormatilah pesyarah-pesyarah adik-adik. Okey, dan bila bercakap dan contohlah berwhatsapp ke apa ke kan, sekarang kita banyak pada WhatsApp, Telegram kan, pastikan adik-adik kena ada adab. Macam contoh, Assalamualaikum, nama saya Ahmad Zikir bin Abdullah contohnya. Okey, saya nak bertanya begini puan, bla 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 bla. Boleh macam tu. Dan kalau boleh setiap kali bertanya tu, kalau boleh ada intro tu, sebab pesyarah ni dia tak tahu pelajar ni yang mana satu, subjek apa, section apa. So adik pastikan adik-adik semua pun kena kenali diri dan sentiasa menghormati pesyarah. Okey, yang kedua, sahabat. Okey, sekejap lagi kita akan ada My Future. So adik-adik kenalah semua kawan-kawan kita ni dan kena ada study group. Biar semuanya ada kawan-kawan lah. Macam tu. Jangan belajar sorang-sorang saja. Okey. Okey, yang seterusnya adalah masyarakat. Okey, walau tinggi macam mana sekalipun, adik-adik kena bersosial dengan orang lain. Tetapi bukan bersosial dari segi macam contoh pergi mendekati mereka, tak. Musim sekarang ni sila berhati-hatilah ya. Okey, maksudnya kita kena humble dan sentiasa hormati daripada orang bawah sampai orang atas. Okey? Okey, ini adalah slide saya yang terakhir. Saya bila saya menduduki, bukan mendudukilah, saya belajar bahasa saya diploma dulu. Saya budak sekolah Arab. Sekolah Arab. Saya belajar di Kelantan. Bila saya belajar sekolah Arab, saya pakai tudung labuh. Okey, bila saya dapat kejuruteraan awam ni, dia campur-campur dengan pelbagai jenis sekolah. Okey, ada sekolah yang menengah, ada sekolah teknik, ada sekolah agama dan sebagainya. Jadi, saya agak culture shock. Dan bila saya perasan, saya pun mengajar, saya perasan pelajar lelaki dan pelajar perempuan bertepuk tampar. Macam contoh ni tangan lelaki, bukan tangan lelaki, ni tangan perempuan. Kadang-kadang perempuan tu senang-senang je. Macam gitu. Adakah itu adalah normal? Kita tak nak menormalkan benda yang salah.
Okey, lelaki dan perempuan adalah tidak bagus dia bertegur sapa seperti itu. So adik-adik tak boleh sentuh dan pegang lelaki atau perempuan sesuka hati. Macam kita kata, tak apa, aku tak ada perasaan pun. Tidak boleh macam tu. Tak boleh. Jangan jadikan sebagai normal lah. Sebab ia menimbulkan ketidakselesaan kepada kawan-kawan kita. Sebab itu adalah kita menghormati sahabat-sahabat kita. Ingat Okey. Seterusnya, okey. Tidak okey jika kita mendekati sesama kita yang bukan mahram lah. Maksudnya lelaki dan perempuan dengan dekat. Kalau boleh ada jarak di antara kita. Jangan jadikan sebagai jarak sebabkan penjarakan fizikal tu sahaja, COVID tu sahaja. Tetapi jarak itu adalah kerana sebab kita nak menjaga maruah di antara satu sama lain. Macam tu. So jaga akhlak kita sama dengan kawan. Okey, dan juga kalau contoh kita minat sangatlah dengan wanita tu ataupun lelaki tu, jangan sampai kita menjatuhkan maruah kita dengan memberikan perkataan-perkataan yang lucah dan sebagainya. Sebab sekarang saya lately minggu lepas saya ada dengar sexual grooming. Saya sangat sedih bila perkara tu berlaku dengan keadaan sekarang. So sekiranya adik-adik dapat tahu, mohon elakkan. Dan kalau rasa tak boleh sangat nak elak, bolehlah berkongsi dengan kami para pesara untuk mohon bantuan. Dan juga kita dalam UCT pun ada pusat kaunseling. Adik-adik boleh cari di pusat kaunseling UTHM untuk dapatkan khidmat nasihat daripada mereka. Okey, seterusnya. Lelaki ataupun perempuan. Lelaki ataupun perempuan jangan tenung lama-lama. Macam contoh cerita lagu apa saya dah terlupa nama lagu dia tu. Tenung perempuan lama-lama. Itu pun tidak okey juga. So, jagalah pandangan adik, mata, hidung, telinga, mulut, panca indera adik-adik untuk supaya jaga sebab ini adalah kita menjaga maruah sesama kita. Okey. Adab dulu baru ilmu. Orang beradab sudah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Perasan tak? Betul tak? Okey, orang beradab sudah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. So, jadi adik-adik mesti kena letak adab yang pertama. Okey, contoh ilmu itu cahaya. Cahaya itu datang bila hati kita ni terang. Tapi bila hati kita ni tak terang, rasa gundah gulana, ada masalah, kita ni sembahyang pun cegelang-cegeluk, kan, sembahyang atau tidak, tak sembahyang, tak boleh. Ilmu itu cahaya, so terimakanlah hati adik dengan hati terbuka. Dan setiap pagi, adik-adik kena sentiasa bermotivasi diri adik-adik. Bangun pagi-pagi, hari ni, aku bangun kerana Allah Ta'ala dan Tuhan yang satu. Okey, jadi aku nak belajar rajin-rajin. Apa hari ni? Tugas aku hari ni. So, pastikan adik-adik kena selesaikan tugasan adik-adik. Dan sentiasa, every day, kena sentiasa motivasikan diri adik-adik. Barulah adik-adik ingat. So, adik-adik mesti kena ada buku. Banyak ni buku buku. Macam contoh saya ada banyak buku ni. Saya ada banyak sangat kalender saya untuk saya ada letak. Okey, hari ni kena hantar assignment lah, kena hantar assignment. Okey, aku kena siapkan segera juga. So kita kena ada bersahabat dan kita kena ada jadual untuk belajar supaya adik-adik pun mesti kena ada sistematik dalam pembelajaran. Okey, itu saja. Ni Mak nak bebelkan. Nanti kita akan jumpa lagi pada kelas-kelas akan datang bersama saya. So, segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk datang kelemahan saya dan saya cuba untuk usaha untuk perbaiki diri saya sendiri. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Nurul Hudai. Saya rasa cukup bermanfaat segala ilmu dan juga perkongsian mengenai ilmu dan adab sebagai seorang pelajar. Jadi saya rasa rakan-rakan mahasiswa perlu mengambil berat mengenai setiap pesanan yang telah disampaikan sebentar tadi kerana di dunia universiti ini kita akan nampak pandangan yang berbeza berbanding dengan situasi kita sewaktu bergelar seorang pelajar di sekolah dahulu. Ialah rakan-rakan pelajar, suka untuk saya ingatkan jika anda mempunyai sebarang persoalan
bolehlah tulis di ruangan komen bagi yang hadir di dalam Google Meet. Bagi yang hadir secara live di FB, boleh juga anda tuliskannya di ruangan komen yang disediakan. InsyaAllah di akhirnya saya akan bacakan dan akan tanyakan kepada panel kita pada hari ini. Oleh itu rakan-rakan, pastikan jika anda ingin membuat perkongsian gambar maupun video, anda menjalani minggu transformasi mahasiswa ini secara atas talian, bolehlah lakukannya dengan uploadkan gambar kalian ke Instagram masing-masing. Pastikan untuk anda meletakkan di mood public untuk kami melihat segala post yang anda lakukan dengan menggunakan hashtag rasmi MTM iaitu MTMUTHM, hashtag siswa jaga siswa, hashtag MTM di hatiku. Oleh itu rakan-rakan pelajar, kita ke slot seterusnya dengan tayangan video yang telah disediakan dari pihak Jabatan Kejuruteraan Awam. Oleh itu dipersilakan.
Baiklah, terima kasih di atas tayangan video sebentar tadi. Baiklah rakan-rakan semua, itulah dia sedikit perkongsian aktiviti secara fizikal yang dilakukan sebelum pandemik dan juga aktiviti sewaktu kita mengharungi pandemik pada waktu ini. Dan saya rasa video tersebut telah membuatkan saya sedikit tersentuh dan sebab seperti yang kita sedia maklum, PPD juga sangat aktif dalam menjalankan pelbagai aktiviti yang mana saya juga dahulunya pernah menjadi sebahagian dalam keluarga JKA ini, dan saya harapkan kepada rakan-rakan pelajar semua untuk sentiasa bersemangat walaupun kita mempunyai kekangan kerana tidak dapat menghadiri secara fizikal di universiti ini. Namun saya inginkan anda untuk terus kekal bersemangat menjalani PDPR ataupun pembelajaran di rumah ini dengan baik, dan pastikan jika anda mempunyai sebarang masalah dan mungkin ini memerlukan bantuan dari sudut emosi dan mungkin sebagainya, bolehlah rujuk kepada PAK masing-masing. Oleh itu rakan-rakan semua, kita beralih pula kepada slot Q&A ataupun soal jawab kita. Jadi silakan kepada rakan-rakan semua, jika anda mempunyai sebarang persoalan yang ingin ditanyakan, bolehlah buka mic dan perkenalkan diri anda serta silakan soalan yang ingin ditanya. Kalau tak ada soalan tu, kita yang kena soal dia tu, Cik Zafira, betul tak? Ya, mungkinlah juga doktor. Mungkin diorang malu lagi. Jadi mungkin kalau doktor nak tanya ke pengalaman diorang ke, silakanlah doktor dan juga lain-lain pensyarah yang ingin ajukan soalan ke dan sebagainya kepada rakan-rakan mahasiswa baharu semua. Dr. Hanayati, mereka ni tak ada soalan, jadi kita soal mereka melalui Kahoot teruslah Macam mana? Masa pun dah tak ni kan, lepas ni kita ada sesi yang my future. Saya rasa kita terus dah, sebab masing-masing masa malu bertanya. So apa kata kami pensyarah pula yang tanya. Siapa yang dapat jawab ni akan ada hadiah lumayan. Okay, boleh proceed ke Dr. Huda untuk the next sesi? Okay, mohon saya teruskan. Sesi ini adalah sesi sesi apa Okay. Dia agak funny sedikit. Kita akan meneruskan program kita iaitu Kahoot. Pernah main Kahoot tak adik-adik? Pernah? Oi, hebatlah saya ni. Pernah tu lah. Saya pengalaman ni first time. Saya dah tua dah sebenarnya. Jadi bila saya main Kahoot tu, saya rasa macam saya usia muda 10 tahun. Okay. Jadi seronok doktor main Kahoot. Itulah seronok. Okey. Jadi saya ni yang free punya. Saya harap bolehlah masuk ramai. Okey. Jadi adik-adik bila masukkan nama tu, adik-adik masukkan nickname adik-adik dan juga nombor matrik. Masing-masing dah ada nombor matrik? Okey, contoh nama saya Nurul Huda. Janganlah letak panjang nama. Letaklah nama Huda AA05557. Macam contoh Okey, boleh? Okey, paparan adik boleh lihat di tengok Google Meet dan jawab soalan di dalam telefon masing-masing. Alright? Okey, saya share dahulu ya. Okey adik-adik buka kat Google, kat telefon, Google Kahoot. Okey. Adik-adik Google Kahoot dan masukkan nombor PIN ini. Okey? Adik-adik Google Kahoot dan masukkan nombor PIN ini. Dan masukkan nickname adik-adik macam contoh Zahariah tadi kan? Okey, Zahariah. Nombor matrik adik-adik. Yes, very good. Okey, sila masuk. Tijana, Azmina. Nampaknya semangat ya rakan-rakan mahasiswa ni semua doktor. Ya, betul. Memang mereka ni pandai. Saya dulu betul. Betul lah tu. Saya pun kenal Kahoot ni masa masuk diploma juga tu. Oh ya? Lagi ya, betul. Aku tahu.
Okey, sekarang 47 orang. okey. Okey, masuk. Yang kat FB pun masuk je, Dik. Haikal. Hai Haikal. Yang dekat FB boleh join. Okey. Masuk. Okey, selagi boleh masuk. Okey. Kita akan ada pemenang. Pemenang akan dapat hadiah yang lumayan, insya-Allah. Masuk. Lagi. Ada Izzuddin, Zarif. Hai. Soalan dia berkisarkan tentang Dr. Nurhayati. Ada bentangkan tadi. Kalau dengar betul-betul tu, insya-Allah boleh jawab. Okey, lagi. Sebelum saya lock. Jangan lepaskan peluang, katanya ada hadiah ya, Doktor? Ya, hadiah sangat lumayan. Wah, menarik ni. Rugi Dulu Zafira ada seperti ini. Ada Doktor, kita join dalam kelas kan? Lecturer buat, ya. so kita jawab macam tu. Okey, betul-betul. Okey, saya akan bilang sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, saya lock. Okey, ready semua? Okey, soalan yang pertama. Teka-teki DAA. Okey. Quiz. Apakah nama kursus anda? Diploma Kejuruteraan Otomotif, Diploma Kejuruteraan Pembinaan, Diploma Kejuruteraan Awam, Diploma Kejuruteraan Aeronautik. Wow, hebat tu. So, pastikan adik ni betul tau. Jangan salah kursus. Malu kalau salah kan? Betul semua. Kalau silap memang kena depa ni. Okey, kita tengok siapa yang cepat, siapa yang betul. Wah, Kila yang pertama. Okey, bagus. Okey, yang lain. Cepat. Ada 4 lagi soalan. Next. Berapakah bilangan PEO bagi program DAA? PEO. Berapa tadi? Susah soalan ini. Kalau betul-betul dengar, insya-Allah boleh jawab. Okey. Jawapannya adalah 4. Okey. Tengok siapa yang kena. Wah, Iza yang pertama. Bagus. Okey. Seterusnya, soalan yang ketiga. Ready semua? Siapakah ketua jabatan bagi program DAA? Siapa ni? Siapa tu? Kalau jawab salah ni macam mana, Dr. Yati? Memang nak kena sekeh ni. Ada denda ni. Tak ada salah. Okey, Dr. Nurhayati adalah ketua jabatan kita. Ingat. Okey. Seterusnya, siapa yang betul? Oh, Karesh yang betul. Ni student saya ni, PAK ni. Okey. Seterusnya, next. Soalan keempat, berapakah jumlah kredit bagi program adik-adik? Berapa Kalau nanti ambil lebih nanti terlebih pula. Kalau terkurang sangat. Okey, so berapa? Alright. Okey, jawapannya adalah 90. So pastikan adik-adik kalau nak grad kena ambil semua jumlah bilangan kredit ni itu 90. Okey, next. Siapa yang pertama? Oh, masih lagi Koresh. Okey, next. Soalan yang kelima. Siapakah nama pemeriksa luar Jabatan Kejuruteraan Awam, CEDS? Siapa ni? Kuala Silah ke? Dr. Nur Ain ke? IR Cik Masnah ke? Cik Siti Nur Ain ke? Okey. Ada yang tak kenal ni boleh jawab je. Jawab betul-betul ya. Okey, jawapannya adalah
Profesor Madya Dr. IR Hajah Cik Mazna bin Maisa. Okey, kena-kenal lah. Okey. Okey, siapa yang pertama? Oh, masih lagi Karish, Syahmi dan Mimi. Okey, cepat. Next. Apakah nama pendek bagi Board of Engineer Malaysia? Boeing, BOM, BIM atau BOE? Tak. 4, 3, 2, 1. Okey, jawapannya adalah BEM. Okey, Board of Engineers Malaysia. Okey, next. Tengok siapa yang pertama. Siapa yang ketiga dulu? Azman. Syafika. Oh, it's okay. Wah, bagus. Okey. So, ini adalah pemenang-pemenangnya. Yang tadi siapa tadi Okey, ada 5 menang iaitu Izzuddin yang pertama, Syafika yang kedua, yang ketiga Azman, yang tadi Karish. Nanti saya akan berikan. So, adik-adik semua ni mohon letak nombor telefon di chat masing-masing untuk kami ambil untuk hadiah pemenangnya. Okey, saya serahkan majlis ini kepada adik Zafira. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Nurul Hudai di atas menjalankan sesi kuis bersama rakan mahasiswa baru sekalian, dan saya harapkan kepada rakan-rakan semua, anda mungkin bolehlah teruja ataupun sedikit gembira pada hari ini sebab ada pemenang iaitu Syafika, Azman dan juga Izzuddin. Tahniah juga kepada kalian, dan pastikan kepada rakan-rakan semua untuk sentiasa berusaha walaupun mungkin tak menang kali ini, mungkin next slot nanti insyaAllah akan ada lagi sesi Kahoot dengan mungkin pensyarah-pensyarah lain. Bila rakan-rakan semua, ingin saya ingatkan kepada anda, jika anda ingin berkongsi pengalaman menjalani minggu transformasi mahasiswa secara atas talian ini, bolehlah anda uploadkan video mahupun gambar di laman IG mahupun Facebook dengan menggunakan hashtag rasmi iaitu hashtag MTMUTHM, hashtag MTMDihatiku, hashtag siswa jaga siswa, dan jangan lupa khusus kepada pelajar JKA untuk menggunakan hashtag rasmi iaitu JKA CEDSUTHM. Pastikan anda sentiasa update lah perkembangan anda kerana para pensyarah ni ingin lihat bagaimanakah perkembangan anda di rumah semua. Baiklah, saya rasa kita telah pun sampai di akhir slot pada hari ini. Saya ingin mengucapkan... Maafkan saya Zafira, boleh tak minta berikan nombor telefon Pemadiha untuk pemenang tadi? Okey, kepada para pelajar yang menang tadi, bolehlah berikan nombor telefon anda di ruangan komen di sebelah, ataupun mungkin ada pemenang di bahagian live FB pun boleh tuliskan di bahagian chat di sebelah. Okey, boleh ya? Okey, baik. Terima kasih. Saya ingin ucapkan kepada panel-panel pensyarah, terutamanya kepada teknologis Dr. Nurhaiti binti Ngadiman selaku Ketua Jabatan bagi Jabatan Kejuruteraan Awam kerana sudi hadir bersama-sama bagi slot Ketua Jabatan pada pagi ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi baharu kerana sudi melayan kerenah saya pada pagi ini. Anda sudi untuk buka kamera, anda sudi untuk join Kahoot sebentar tadi, dan saya rasa itu serba sedikit memberikan kegembiraan kepada kami yang menjalankan tugas di universiti ini. Oleh itu, rakan-rakan semua dan pensyarah, saya Nur Zafira binti Ahmad Jofri mengakhiri slot bersama Ketua Jabatan Ketua Jabatan bagi Kejuruteraan Awam pada pagi ini dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil gambar dulu boleh? Ya, betul. Kita akan ada sesi bergambar. Oleh itu, rakan-rakan yang mana belum buka kamera boleh buka kamera. Dan mungkin pihak saudara Hafizuddin, teknikal boleh bantu saya. Hafiz dah sedia ke? Okey, boleh. Okey, baik semua. Saya boleh kira ya? Dalam 3, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Okay, freestyle. Okay, 1, 2, 3.
Okey, terbaik semua. Baiklah, maaf, ada peringatan terakhir sebelum kita keluar untuk para pelajar semua. Sebentar lagi kita akan ada slot bersama PAK. Jadi pastikan anda untuk ikuti link yang disediakan oleh PAK masing-masing dan akan anda menjalani slot seterusnya bersama PAK lah. Dan juga diingatkan kepada rakan-rakan semua untuk pastikan anda scan QR code yang akan dipaparkan di akhir slot ini untuk rekod kehadiran. Dan saya rasa itu sahaja untuk bahagian saya. Sekian, terima kasih.